Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Perangkaan Malaysia telah menerbitkan laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden kemiskinan pada Ogos 2021. Berdasarkan laporan tersebut, pendapatan purata kasar bulanan isi rumah telah menurun sebanyak 10.3% seperti yang disebutkan tadi, daripada RM7,901 pada tahun 2019 kepada RM7,089 pada tahun 2020. Dan insiden kemiskinan juga telah meningkat kepada 8.4% yang melibatkan 636.8 ribu isi rumah berbanding dengan 5.6% atau 405.4 ribu isi rumah pada tahun 2019. Punca, pandemik COVID-19 telah menyebabkan ekonomi rakyat Malaysia menguncup sebanyak 5.6% pada tahun 2020. Di samping itu, kadar pengangguran meningkat dengan ketara kepada 5.3% pada Mei 2020, melibatkan 826.1 ribu individu berbanding 3.3% pada tahun 2019. Lebih kurang 600 ribu isi rumah daripada kumpulan isi rumah M40 yang berpendapatan di antara 4,850 dan 10,959 sebulan telah turun ke kumpulan B40. Bagi mengurangkan tekanan beban individu dan isi rumah yang terkesat, kerajaan telah menyediakan pelbagai bentuk bantuan di bawah 8 pakej rancangan ekonomi, antaranya seperti berikut: bantuan prihatin nasional, bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 BKC Fasa 1 pada keseluruhannya berjumlah 24.9 bilion ringgit dan telah membantu 10.9 juta individu isi rumah. Moratorium bayaran balik pinjaman daripada lebih 7 juta peminjam, diskaun bil elektrik sebanyak 3.14 bilion yang memanfaatkan 8.8 juta individu dan isi rumah, 106.8 juta bakul makanan oleh JKM dengan 1.121.385 penerima isi rumah, malah RM300,000 disediakan untuk setiap ahli parlimen untuk melaksanakan bakul makanan yang memanfaatkan 375,000 penerima. Dan seterusnya mengekalkan dan mewujudkan pekerjaan termasuk program subsidi upah yang telah membantu kira-kira 300,000 makanan dan mengekalkan lebih daripada 2.7 juta pekerja. Walaupun bantuan ini hanyalah bersifat jangka pendek. Bagi jangka sederhana dan panjang, kerajaan akan meneruskan dasar dan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kuasa beli, terutamanya isi rumah miskin dalam kalangan B40, dengan menyediakan program peningkatan pendapatan serta peningkatan keupayaan, menambah baik akses daripada keperluan asas termasuk pendidikan, kesihatan dan perumahan, menggalakkan keusahawanan dan akses kepada pembiayaan
pembiayaan keuangan dan meningkatkan perlindungan sosial. Terima kasih. Sila soalan tambahan yang Terima pertama. kasih Yang Muhammad atas penjelasan yang agak teliti. Yang Muhammad menjelaskan bahawa dengan bantuan prihatin nasional fasa 1, 2 dan lain-lain berjumlah 24.9 bilion. Tetapi kenyataan sekarang berdasarkan laporan Jabatan Statistik adalah penurunan. Maknanya jumlah kemiskinan yang bertambah menyusut 10.3%. Maka persoalan saya ialah, apakah langkah yang diambil ini dianggap munasabah dan mencukupi? Jawapannya tidak, kerana penyusutan terus berlaku. Dan lebih parah adalah negeri-negeri seperti Kelantan, kerana penyusutan paling tinggi. Cuma Yang Muhammad juga harus akui bahawa tidak semua kalangan rakyat menghadapi masalah, kerana di kalangan T20 menurut laporan Jabatan Statistik ada peningkatan. Dalam keadaan kemiskinan yang ketara, jumlah yang lebih parah, jumlah penganggur dan juga yang miskin, dan M40 yang turun jadi B40, tetapi golongan yang maha kaya telah mencatat pendapatan yang terus meningkat. Maka oleh demikian saya ingin satu penjelasan daripada Yang Amat Berhormat bahawa pertama, langkah-langkah ini tidak mencukupi. Ada yang kami usulkan langkah suntikan 45 bilion untuk maksud ini dengan pemantauan jelas. Yang Amat Berhormat juga menyebut tentang moratorium. Kalau tidak kita jelaskan, wang yang diberi itu akan digunakan untuk bayar hutang bank. Sebab itulah kita harus beri moratorium yang bermakna supaya pembayaran hutang ditangguhkan agar pendapatan keluarga itu dapat ditingkatkan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada short term dan long term plan tadi. Short term tadi memang kita kira hanya untuk sementara. Sebagai contoh, apabila kita memberikan bantuan kepada peniaga mikro, one off, cash, ia je bertahan untuk beberapa waktu saja. Dan saya plan kita adalah supaya untuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang, untuk kita memberikan latihan keusahawanan, untuk latihan reskilling dengan upskilling, supaya mereka diberi ruang selepas itu untuk menambahkan pendapatan ataupun mencari punca pendapatan yang baru. Begitu juga dengan kalau nak memulakan perniagaan, mereka mesti mempunyai sedikit modal. Startup business mesti diberikan kepada mereka. Jadi sebab itulah kita menyediakan, BSN menyediakan modal tu startup dia punya bisnes, MARA pun menyediakan, dan yang lebih penting adalah untuk long term, iaitu membuka semula ekonomi. Jadi inilah yang kita jangka, apabila kita buka ekonomi, maka peluang mereka untuk mendapat pekerjaan, untuk memulakan perniagaan, boleh membantu mereka untuk meneruskan hidup, dan kita percaya akhirnya jurang kemiskinan ataupun peratusan kemiskinan itu dapat kita kurangkan. Terima kasih. Soalan tambahan Terima kasih, Mas. yang Terima kasih, kedua, saya jemput Yang Berhormat